Siva Kumar dipanggil SPRM. Baik. Putrajaya hari ini Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar disahkan telah hadir ke Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya Rasuah Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, V. Siva Kumar adalah menteri daripada DAP. Di sini pagi Ahad bagi melengkapkan siasatan yang dilakukan agensi itu setelah menahan 3 individu termasuk 2 pegawai kementerian tersebut pada minggu lalu. Sumber berkata, Siva Kumar dipercayai hadir ke Pejabat SPRM kira-kira jam 10 pagi tadi. Beliau hadir bagi membantu melengkapkan siasatan yang dilakukan di SPRM setelah menahan 3 individu termasuk 2 pegawainya pada minggu lalu, katanya ringkas. Pada Khamis, Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan setiausaha sulit kepada Siva Kumar ditahan. Penahanan setiausaha sulit itu dilakukan kira-kira jam 2.30 pagi setelah salah seorang pegawai tugas-tugas khas kepada Siva Kumar ditahan sebelum itu. Sebelum ini, media melaporkan pegawai tugas-tugas khas Siva Kumar ditahan setelah dipercayai bertindak sebagai runner bagi mengutip rasuah daripada ejen-ejen tertentu untuk diberikan kuota pengambilan pekerja asing. Bagaimanapun, siasatan masih dijalankan SPRM berhubung dengan dakwaan tersebut. Jadi kalau kita tengok setiausaha sulit tersebut seperti mana yang dilaporkan telah pun dipecat, bukan dipecat, digantung. Setiausaha sulit Menteri Sumber Manusia ditahan oleh SPRM pada pagi ini, dan sebagaimana yang disebut oleh Siva Kumar sendiri, Siva Kumar telah menggantung tugas 3 pegawai kanannya termasuk seorang setiausaha sulit dan seorang pegawai tugas-tugas khas yang ditahan SPRM berhubung siasatan rasuah terhadap pelulusan pekerja asing. Satu sumber daripada Kementerian Sumber Manusia mengesahkan penggantungan tersebut. 3 orang telah digantung tugas oleh menteri dengan serta-merta. Ini termasuk 2 orang yang kini ditahan oleh SPRM. Now, bercakap tentang reformasi tuan-tuan, macam kalau kita kata, terima kasih Abdullah, bercakap tentang reformasi, kalau kita berkata tentang reformasi ini, sebab itu kita tak menunggu. Kan, kita tak menunggu, kita tak kompromi, kawan, lawan sama dengan kita, parti sama tak sama, ada kes, kita tahan. Itu dan bagi apa orang kata, Siva Kumar, beliau terus menggantung tugas pegawai-pegawai beliau. Bagi parti lain, itu terpulang kepada mereka. Itu cara mereka nak handle. Tetapi untuk Pakatan Harapan, kita boleh bercakap on behalf of Pakatan Harapan. Ada yang kata tadi kan, dia kata, sorry, kau tengok Pakatan Harapan pun korup, dia kata. Tuan-tuan, saya kata, kita ni tetap manusia. Manusia tetap manusia. Akan ada yang buat jahat. Sebab itu kita dinamakan manusia. Akan ada yang terpesong. Kita belum lagi lihat di depan kita ni berjuta duit, beratus juta, berbilion duit. Kita tak nampak lagi dekat depan kita ni. Once kita diuji dengan benda tu, baru kita tahu kita ni boleh tahan tak boleh tahan. Tetapi dia bukan masalah dia korup atau tidak, tetapi how soon you act on that. Betapa cepatnya kita nak gerakkan benda tu untuk memastikan perkara itu tidak berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang melakukannya memang ada individu-individu yang kita kata tidak amanah, tetapi kita terus cantas daripada akar umbi, tuan-tuan. Kita tak nak lagi ada masalah yang orang kata apa, tak apalah dia orang kita sweep under the carpet. Tak ada istilah tu. Menjadi pengajaran juga kepada pegawai-pegawai yang lain supaya berhati-hati dalam nak membuat tindakan ataupun orang kata apa, under table dan sebagainya. Tuan-tuan, kita dah cerita musuh nombor 1 negara adalah rasuah dan dia membarah. Kadang-kadang kita tak minta pun. Kita tak minta, tetapi sebab orang sebelah sana yang company-company yang dah biasa bagi rasuah, dia dah dapat projek banyak, dia dah biasa bagi rasuah. Bagi dia macam, aku kena juga bagi rasuah. Kali pertama dia bagi, kita tolak. Kali kedua dia bagi, kita tolak mungkin. Kali ketiga dia bagi, kita tolak. Setelah tengok-tengok, kita pun sengkit, gaji pun tak besar. Dia pun kadang-kadang dia boleh tahu tau masalah kita dan sebagainya. Dia pun suap kita pun baiklah, kita terima sikit. Cerita ni macam juga cerita Raja Bersiung lah, tuan-tuan kan. Macam cerita Raja Bersiung lah. Sikit yang dia buat. Afiq ni nak buat, nak fikir dengan saya ke Afiq? Kan, jangan Afiq, jangan. Kan, jadi sikit-sikit, apa orang kata, sikit. So benda tu akan membarah. Itu yang menjadi permasalahan yang kita sebenarnya, rakyat kita ni. Kita nak buang benda kanser rasuah ni, tuan-tuan, kita akan ambil masa. Kita kena ada determinasi, kita kena ada kekuatan, kita kena ada kesungguhan. Selagi mana benda itu tidak ada kekuatan dan kesungguhan yang betul-betul untuk kita nak lawan rasuah ni, kita tak akan boleh menang lawan rasuah.
Bagi saya itu, saya kata musuh nombor satu negara bukannya DADAH, tetapi musuh nombor satu negara adalah rasuah. Kerana rasuah lah ada pegawai-pegawai penguat kuasa yang tak nak ambil tindakan terhadap orang kata DADAH ni, dadah ni kita kata. Tak nak ambil tindakan terhadap dadah, tak nak ambil tindakan terhadap judi, tak nak ambil tindakan terhadap, sebab ada rasuah. Sebab apa? Rasuah dah berleluasa, tuan-tuan. Benda tu dah berleluasa. Jadi dengan benda ni dia jadi satu pengajaran kepada semua. Maksudnya jangan kerana engkau dah ada di dalam kerajaan does not mean benda itu sekarang ini apa orang kata selamat. Ya, lagi kau sebagai pegawai kerajaan, lagi besar apa orang kata kanta tu kita rakyat SPRM semua akan letak pada kau nak tengok tindakan dan pergerakan kau sehari-harian. Tu yang kita kena fahami dalam perkara ini. Baik, habis dah cerita Siva ni. Jadi kita harap, kita tunggu. Kita tak kata bersalah atau tak bersalah, kita tunggu keputusan hakim nanti. Kalau dibawa ke muka pengadilan, kita tunggu apa keputusan yang berlaku. Baik. Saya baca komen yang disebut oleh netizen, bukan satu video lah. Dan juga komentar daripada berita I think Malaysia Kini kot, berkenaan dengan orang ramai tetapi yang beli kurang peniaga. Okey, saya baca Orang ramai tapi yang beli kurang. Suasana di bazar malam Aidilfitri dataran Senawang. Jika Aidilfitri tahun lalu peniaga bazar Ramadan dataran Senawang boleh tersenyum dengan hasil jualan mereka, tetapi sebaliknya berlaku tahun ini. Meskipun hanya tinggal beberapa hari sahaja menjelang Aidilfitri, namun peniaga mendakwa jualan kali ini tidak begitu memberangsangkan. Malah ada setengah peniaga yang barang jualannya masih belum terjual. Menurut peniaga Muhammad Alif Haikal, kesesakan jalan raya sebelum memasuki bazar berkenaan bukanlah jaminan peniaga akan memperoleh hasil jualan yang menguntungkan. Orang datang memang ramai, tapi yang membeli itu kurang. Kebanyakan yang datang sekadar cuci mata. Ada yang beritahu mereka nak meninjau harga dahulu. Saya rasa ramai orang berhati-hati untuk membelanja kerana sebelum ini sudah banyak keluar duit untuk persiapan sekolah anak-anak, katanya kepada Sinar Harian pada Sabtu ini. Now, saya nak komen tentang perkara ini, tuan-tuan. Nah, berkenaan dengan orang berniaga banyak tetapi peniaga ataupun jualan kurang menguntungkan. In fact, kawan-kawan saya sendiri pun cerita dekat Kuching ni kan, kalau kita tengok bazar penuh, dia kata bazar ni penuh, terlalu banyak bazar Ramadan yang menjual pelbagai. Tetapi disebabkan ramai, terlalu banyaknya orang menjual bazar Ramadan dan ramai yang menjual, daripada segi jualan tu agak kurang, dia kata. Now, ada satu dalam Malaysia Kini, dia ada menulis berkenaan dengan bahawa kekurangan tersebut berlaku kerana OPR. Kerana kenaikan OPR yang berlaku tempoh hari. 4 kali kenaikan OPR sewaktu zaman Perikatan Nasional itu berlaku. Antara lain adalah untuk mengurangkan kadar inflasi. Ini realiti, tuan-tuan. Sebaik saja KWSP dikeluarkan sebanyak 4 pengeluaran. 4 pengeluaran atau 3 pengeluaran itu membuat satu total pengeluaran berjumlah 147 bilion ringgit telah dikeluarkan dalam tempoh yang terlalu singkat. Dan itu yang saya sebut memberi renjatan atau memberi syok kepada demand. Kerana apa? Pada masa itu ramai yang ada duit untuk berbelanja dengan lebih. Market, tuan-tuan, dia sebenarnya macam ni. Mudah saja. Demand meningkat, supply masih sama, maka harga akan naik. Permintaan meningkat, supply, jumlah orang yang boleh supply ataupun pengeluaran itu sama ataupun tak boleh match dengan permintaan, maka harga akan naik. Kan? Maka harga akan naik. Kita tengok ni. Saya baru beli tadi kan. Nantilah contohnya sebalang ini. Popia seaweed. Okay. Dia boleh produce 1,000 je popia. 1,000 je popia satu hari, 1,000 balang. Okay. Permintaan tiba-tiba dia jual popia ni RM10, RM15 lah dia jual, RM15. Tiba-tiba tak ada orang lain jual popia ni, dia seorang. Biasanya sehari 1,000 orang akan order. Sehari 1,000, dia jual RM15. Tiba-tiba hari tu 2,000 orang nak order. Popia lain tak ada jual. 2,000 orang nak order. Dia kata, RM15. So dia try naikkan. Dia naikkan RM20 pun habis. Naik RM20 pun habis, tuan-tuan. Jadi harga dah mula naik. Dia naik RM25 pun habis. Sebab apa? Duit ada. Rakyat ada duit. Pada masa itu 147 bilion duit ada. Jadi harga naik pun tak ada isu bagi dia orang. Namun begitu, duit tu tak lama. Lepas dia dah habis, duit tu turun. So permintaan akan turun. Harga dah naik RM25 tadi daripada RM15. Ini contohlah popia ni, macam-macam barang lain harga naik. So kenaikan harga itu melibatkan 100 barang-barang keperluan dan juga 300-400 lebih barang-barang keperluan yang tidak ada di dalam basket itu, inflasi naik. Nah, bila inflasi naik, macam mana nak kurangkan inflasi? How to curb the inflation?
So salah satunya yang dibuat pada zaman Perikatan Nasional, 4 kali menaikkan overnight policy rate. 4 kali menaikkan overnight policy rate. Tuan-tuan jangan tak nampak correlation di antara kenaikan overnight policy rate dengan inflasi yang berlaku. Jangan kata tak nampak pula, itu hakikat. Kan? So inflasi itu menyebabkan OPR. So bila OPR dinaikkan, antaranya adalah bila OPR naik, kesannya kepada rumah, kereta, pinjaman tu akan meningkat. Bila pinjaman meningkat, rakyat mula berkira. Sebelum ini take home aku boleh beli sekian kerana pinjaman aku rendah. Tapi sekarang pinjaman aku mula meningkat, aku kena fokus kepada pinjaman. Contohnya kalau sebelum ini dia kena bayar pinjaman, duit rumah, duit kereta, duit pinjaman loan dan sebagainya, katakanlah dia kena bayar 2,000. Tapi disebabkan kenaikan OPR, dia kena bayar 2,100. So dia ada kenaikan RM100 perbelanjaan dia. Gaji dia contohnya 3,000 katakan. So 100 tu kita nampak signifikan. Daripada 1,000 dia boleh belanja, tinggal 900 dia boleh belanja. Now, isu dia apa tuan-tuan? Dia punya boleh beli sekarang berkurang daripada 1,000 kepada 900 saja. So 100 beza. Seorang. Kalau seluruh rakyat macam tu, kesan dia macam mana? Jadi daripada situ membawa kepada tahun ini. Buka pula sekolah. Sebelum raya ni buka sekolah, rakyat mula berbeli. Dia boleh beli barang sekolah dan sebagainya. Kan bawa ni sekolah. So perbelanjaan itu telah dilakukan. Masuk pula hari raya. So dia orang kena kira. Okey, belanja sekolah dah ada gitu. Sekarang ni nak belanja raya pula. Dalam pada nak raya ni tuan-tuan, tengah-tengah tu ada apa? Ada bulan puasa. So bazar Ramadan, bazar raya, dia orang mula nak berkira. Nak kena catu duit tersebut untuk memastikan cukup. Jadi benda macam ni sebenarnya yang kadang-kadang kita tak nampak. Kesan benda tu, OPR, kesan inflasi ni, bukan orang yang boleh keluarkan WSP tu je yang akan kena. Kita semua akan kena. Semua kita akan kena. Baik dia kanak-kanak, baik dia orang dewasa, baik dia suri rumah, baik dia orang tak kerja, baik orang yang kerja tapi tak ada WSP, semua tu akan ada kesan dia. So alasan PM sebelum ni dia kata apa? Alasan dia, OPR sebelum ni kan turun. So kita naik lah. Itu alasan dia. Dan ini bukan salah kerajaan juga masa itu. Ini adalah polisi daripada Bank Negara, kita akui. Namun begitu, Bank Negara melihat kenaikan OPR sebanyak 4 kali itu kerana dia react kepada inflasi yang mula meningkat naik pada zaman Perikatan Nasional. Tuan-tuan fikir secara logik lah. Di samping kita baru buka negara, inflasi itu berlaku sebab apa? Pada zaman PKP, kita ada duit yang kita simpan, kita tak belanja. Itu satu. Kedua, tiba-tiba duit tu ditambah pula dengan pengeluaran-pengeluaran KWSP pada waktu itu. Dua benda ini contribute kepada shock dalam demand yang mana supply tak boleh nak meet. Inflation berlaku. Benda tu basic lah tuan-tuan. Kalau siapa belajar ekonomi, dia tahulah. Baik, kita akan ulas tentang perkara, kita dah ulas tentang perkara tersebut. Hari tu saya pergi jumpa Prof Agus. Cerita jumpa Prof Agus lah. Ada yang tanya, apa orang kata, jumpa Prof Agus apa cerita Is? Cerita lah sikit. Cerita lah. Okay, dah habis dah cerita pasal inflation tadi tu.